Babun fi Rabbil Jimar, bab tentang melontar jamrah. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Mak Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas, katanya, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar jamrah dari perut lembah itu ketika dalam keadaan beliau berkenderaan menunggang. Beliau bertakbir bersama-sama setiap kali, ataupun di samping, ataupun ketika melontar setiap anak batu. Ada seorang lelaki di belakangnya, yasturuhu, melindunginya. Saya tanya tentang orang itu, yakni siapa dia. Mereka kata Fadl bin Abbas. Orang ramai bersesak-sesak. Kerana itu Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, janganlah sampai sebahagian daripada kamu membunuh sebahagian yang lain. Apabila kamu hendak melontar jamrah, maka melontarlah dengan anak batu sebesar kacang putih itu. Kacang putih itu. Kacang putih kita kata. Melontarlah dengan anak batu bimithli hasal khadf, sebesar anak batu yang orang buat zaman itu. Dia nak panggil orang, dia nak isyarat ke apa dengan anak batu kecil, sebesar ujung jari kelingking. Lebih kurang kita kata kacang putih lah. Kita panggil kacang putih. Lebih kurang besar tu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas, daripada ibunya, katanya, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Jamrah Al-Aqabah dalam keadaan berkenderaan. Saya tengok di antara jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu, anak batu. Beliau melontar, yang dengan anak batu itu. Orang ramai juga melontar. Seterusnya dengan sanad tadi juga kalau di atasnya, di bawah saja berbeza, iaitu semuanya meriwayatkan daripada Yazid bin Abi Ziyad. Daripada riwayat yang pertama lagi, semuanya sampai ke sini alif atas je, alif bawah saja berbeza. Alif atas tu sama. Cuma dalam riwayat Muhammad bin Al-Ala ni, dia ada tambahan. Nabi SAW tidak berdiri ataupun tidak berhenti. Kalau kita kata lam yaqum, tidak berdiri, duduk caca cegak situlah. Kalau kita kata lam yuqim, tidak berada lama di situ. Selepas melontar tu tidak duduk caca lama, duduk doa ke duduk gapo ke tak. Tapi turun baliklah. Itu secara ringkas. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, bahawa Ibnu Umar selalu pergi melontar jamrah itu pada ketiga-tiga hari selepas hari nahar, yakni hari yang ke-11, 12, 13, dalam keadaan ataupun dengan berjalan kaki ketika pergi dan ketika pulang daripada melontar itu. Beliau menceritakan bahawa Nabi SAW melakukan begitu, buat lagu tu. Nabi SAW buat lagu tu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya, saya melihat Rasulullah SAW melontar dalam keadaan baginda berada di atas kenderaannya pada hari nahar, pada waktu duha. Adapun selepas hari itu, yakni selepas hari nahar itu hari yang ke-10, fa ba'da zawali syams, maka selepas daripada tergelincir matahari,
selepas daripada tergelincir matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Wabarah, katanya saya bertanya Ibnu Umar, bilakah masa saya perlu melontar? Katanya, apabila imam kamu melontar, kamu melontarlah. Saya bertanya lagi, saya ulang pertanyaan itu kepadanya. Dia pun berkata, kami menanti matahari tergelincir. Apabila matahari telah tergelincir, baru kami melontar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat di akhir harinya apabila beliau selesai bersembahyang zuhur. Yang ini berangkat di akhir hari, maknanya di sebelah petang selepas selesai sembahyang zuhur. Kemudian dia balik ke Mina dan menetap di sana pada malam-malam hari-hari tasyrik itu, di mana beliau melontar jamrah apabila matahari tergelincir. Setiap jamrah dilontar dengan 7 biji, 7 butir anak batu. Beliau bertakbir setiap kali melontar itu. Setiap kali melontar itu. Wa yaqifu 'inda al-ula wath-thaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ataupun berhenti pada ketika melontar, selesai melontar jamrah yang pertama dan yang kedua. Berhenti. Lamalah dia berdiri di situ dan bertadarru'. Berdiri bertadarru', yakni menyatakan kerendahan dirinya, kehinaan dirinya sambil berdoa kepada Allah. Beliau melontar jamrah yang ketiga, tetapi tidak berhenti, tidak berada di situ lama selepas melontarnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, daripada Abdurrahman bin Yazid, daripada Ibn Mas'ud. Abdurrahman bin Yazid kata, bila Ibn Mas'ud selesai melontar jamrah kubra, bukan selesai, bila dia sampai ke jamrah kubra, kedudukan dia tu sebelah kiri dia ke arah Kaabah, bait, maksudnya Baitullah. Dengan berdiri jamrah tu, jamrah kubra tu, Kaabah sebelah kiri dia dan Mina sebelah kanan dia. Begitulah kedudukannya, tepatnya. Beliau melontar jamrah dengan 7 biji anak batu. Waqala, dan beliau berkata, demikianlah atau beginilah melontar orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah. Maksudnya Nabi SAW lah, lagu itulah kedudukan dia. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abil Baddah bin Asim, daripada ayahnya Asim, bahawa Rasulullah SAW membenarkan kepada penggembala unta untuk bermalam, untuk bermalam tidak di Mina lah, di lain, di Mekah. Mereka melontar, yang ini dibenarkan melontar pada hari nahar, kemudian melontar pada keesokan harinya, dan selepas keesokan harinya, yakni pada lusanya, 2 hari. Jadi pada 2 hari itu. Dan mereka juga melontar pada hari nafar, yakni hari selepas itu, yakni hari yang ke-13. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abil Baddah bin Adi, daripada ayahnya, bahawa Nabi SAW membenarkan kepada penggembala untuk melontar 1 hari dan tidak melontar 1 hari. Melontar 1 hari dan tidak melontar 1 hari.
Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Mijlas, dia berkata, saya bertanya Ibnu Abbas tentang masalah melontar. Dia menjawab, saya tidak pasti adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar dengan 6 biji anak batu atau 7 biji. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu selesai melontar jamrah Aqabah, halallah kepadanya segala perkara kecuali perempuan. Abu Daud berkata hadis ini dhaif. Hajjaj tidak sempat melihat Zuhri dan tidak sempat mendengar ataupun tidak mendengar apa-apalah daripadanya. Kita balik semula. Itu bab Ramyil Jimar, melontar jamrah. Melontar jamrah. Jadi melontar jamrah tu mengikut jumhur ulamanya adalah wajib. Haji itu sah, tapi kena dijabarkan ataupun ditampung dengan mengorbankan binatang, bayar dam, yujbaru biddam. Kecuali Ibnul Majishun, salah seorang ulama, tokoh ulama, dia kata melontar ini rukun. Mana siapa tak sah haji lah. Tapi setengah-setengah ulama pula kata melontar ini sunat sahaja, sunat. Itulah ada khilaf lah dalam masalah melontar ni dari segi hukumnya. Dari segi hukumnya. Ini riwayat daripada Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas, daripada mak dia. Mak dia tu nama apa? Iaitu dikenali dengan Ummu Jundub atau Jundab Al-Azdiyah. Ulama-ulama mengesan dia ni kerana dia ada meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang melontar jamrah. Dalam riwayat Ahmad ada tersebut dia ni salah seorang perempuan yang berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi itulah mak dia nya. Kalau katakanlah tidak diketahui siapa pun mak dia, kalau lagu ni kedudukannya dalam hadis, bila dia kata dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat gini-gini, mana dia tu sahabiah dah lah, sahabiah dah. Apa lagi memang ada riwayat-riwayat yang menunjukkan dia ni berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan macam riwayat ni menyebutkan dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat gini-gini, jelaslah dia tu sahabiah. Kalau tak tahu pun tidak jadi dhaif kerana dia tu. Kalau tak tahu pun nama dia gapo, siapa dia, tapi bila ada sebut setara tu je, maknanya sudah diterima dia tu sebagai sahabat lah. Cuma hadis ini tak berapa kuat, bukan sabit tu, sabit oleh sabitnya anak dia tu Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas itu dipertikaikan oleh ulama. Setengah-setengah ulama mengatakan dia ni majhul. Itu sah. Yang keduanya Yazid bin Abi Ziyad, itu perawi bawah pada dia lagi, itu pun perawi bermasalah juga, perawi dhaif juga. Dia kata Rasulullah, saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar jamrah min batnil wadi, yakni dari perut, yakni dari tengah lembah tu, dalam keadaan baginda berkenderaan. Ketika melontar setiap kali melontar tu dia bertakbir, Allahu Akbar gitu. Lepas tu ada satu orang di belakang dia tu tutup, dia melindungi dia. Tutup tu yasturuhu tu
melindungi dia, menjagalah dia tu, takut orang tepuh rempuh kau gapo kau. Ataupun yasturuhu tu dengan arti menuduh dia, meneduhkan dia daripada kepanasan berdasarkan riwayat yang lain. Tapi kalau berdasarkan hak ni, yasturuhu tu boleh makna melindungi dia, takut dirempuh oleh orang. Kira-kiranya duduk di belakang dia lah, nanti sekat. Takut oleh kerana orang dia bersesak-sesak sangat, tepuh. Dua makna di situ. Kata di Mak Sulaiman tadi, dia kata saya tanyalah orang-orang, siapa dia orang yang melindungi Nabi SAW itu. Mereka kata Fadl bin Abbas. Hak melindungi, duduk jaga, duduk kawal Nabi SAW itu Fadl bin Abbas. Kalau nak kiranya munasabah juga, sebab Nabi SAW ada gendong dia tu dalam peristiwa tu. Tetapi berdasarkan riwayat lain ada sebut orang lain pula, Bilal, Usamah pun ada sebut juga. Jadi kita tak boleh lah nak kata di sepanjang peristiwa Nabi SAW buat kerja haji itu, terutamanya pada ketika melontar ini, Fadl bin Abbas orang saja. Tak boleh lah kata gitu. Sebab apa? Sebab ada lagi riwayat yang menyebutkan orang lain. Boleh jadi bergila-gila. Boleh jadi bergila-gila. Jadi tak boleh nak pegangan sangat ni. Sebab apa? Dari segi sanad dia tu tidak berapa kuat. Apalagi ada hak lain yang lebih kuat daripada ni, menunjukkan tidak dia, tapi orang lain. Misalnya kita tengok dalam kitab Badrul Majhud ni, dia kata wa hadha bi zahirihi yukhalifu ma taqaddama min riwayat Al-Husain. Ini kalau mengikut zahir riwayat ni, canggahlah dengan riwayat Al-Husain yang tersebut dahulu. Dia kata saya buat haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tu disebut saya tengok Bilal eret tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Usamah pula rafi'un alaihi thawbahu yuzilluhu minal har. Usamah pula duduk teduh kain, akak kain gitu, tudung dia, melindunginya, tutup dia daripada kepanasan matahari. Itu maksudnya, tembakan kain oleh atas gitu. Kalau kita kat ni kat payung lah, kata payung, payung. Ini tidak payung kain gitu je, dia teduh. Jadi di sini berdasarkan riwayat ini disebutkan Usamah. Kalau kita nak pakai belakang pun tak apa. Jadi ada ketikanya Fadl, ada ketikanya Usamah. Sebab dalam peristiwa tu Nabi SAW, Usamah pun dia gendong juga, Fadl bin Abbas pun dia gendong juga. Seperti mana dia gendong tu bergila-gila, sini ni pun hak mengawal dia ni pun, kalau kita terima semua pun tidak jadi masalah. Imam Ahmad mengemukakan hadis ini dengan panjang. Dan kalau tengok riwayat dia tu, sanad dia serupa dengan ni juga, Yazid tu juga. Lebih jelas kata dia. Ni Sulaiman bin Amr bin Ahwas berkata, mak saya cerita, dia kata dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar jamrah Aqabah min batnil wadi. Sebetulnya di belakang dia tu insanun, ada satu orang yang melindungi dia, menjaga dia, mengawal dia daripada orang ramai. Bukan melindungi dia daripada kepanasan, daripada orang. Sebab tu kita kata tadi kedua-duanya boleh. Melindungi, jaga dia, takut dirempuh oleh orang pun yalah juga. Ada juga riwayat yang menunjukkan begitu. Riwayat yang menunjukkan melindungi itu makna menutup dia tu, meneduhkan dia tu. Itu pun boleh terima juga. Ada juga riwayat lagu tu. Jadi dia menjaga, takut-takut terkena anak batu orang. Sebab ada orang alik belakang tu lama. Dan Nabi SAW berkata, ayyuhan nas la yaqtul ba'dukum ba'da. Janganlah sampai sebahagian daripada kamu membunuh sebahagian yang lain. Bila kamu melontar, nak melontar, kamu melontarlah dengan anak batu yang kecil, sebesar hujung jari kelingking tu. Lepas tu Nabi SAW pun menghadap lagi pula. Selesai tu patah balik. Dia pun berjumpa dengan satu orang perempuan,
yang mana perempuan tu bawa anak dia. Gitu cerita. Jadi semua ni boleh kita gabungkan. Kita gabungkan, boleh terima berlaku, tak apa. Dan apa yang Nabi SAW kata jangan sampai membunuh. Kalau guna batu besar boleh jadi pecah kepala, kena pekong duduk jauh tu, pekong derah tu nak boleh sapa. Boleh jadilah. Sebab itulah dia kata jangan sampai membunuh, menyakiti. Jadi kalau nak guna anak batu setara tu je. Seperti anak batu biasa digunakan pada masa dulu. Bagi dia tidak kata biadab dah. Di kalangan orang Arab pada masa tu je. Anak batu besar-besar jari kelingking tu dia ambil. Kalau dia nak isyarat, dia nak panggil kau, dia jetik je. Kak kena tu dia paling dia nak. Gitulah. Tapi mungkin kalau dalam masyarakat kita kasar, kita kata dalam masyarakat dia dak biasa pada gitu. Dan kalau kena pun tidaklah sakit. Tidaklah sakit. Setara tu je. Sebab ini semua ni adalah syiar, lambang sahaja. Bukan ada syaitan nak perlu mati syaitan tu situ nak pekong nak batu tu dak. Tidak maksud tu. Itulah pengajarannya. Hadis yang seterusnya juga daripada Yazid bin Abi Ziyad. Bila ada dia hak dua orang tu supaya tak adilah juga. Supaya tak adilah kedudukannya. Hadis tu jadi tidak kuat. Paling tinggi kalau kita nak tengok pun hadis ini bertaraf hasan, paling tinggi. Kalau tidak pun ya sebetulnya dia sudah jadi dhaif dah. Kalau setara tu. Cuma apa yang Imam Abu Daud tak ambil hak sahih ada. Dia nak beri kelainan lah. Ayat cerita ni banyak turuknya, banyak saluran riwayatnya. Ada hak sahih, ada hak dhaif, ada hak hasan, macam-macam. Jadi dia ambil ni. Bukan dia nak ayat bagi dia hak ni paling sahih, dah hak ni sanad ni sahih. Jadi tidak gitu maksudnya. Kecuali kalau Imam Bukhari ke apa tu lain ceritalah. Tapi kalau hak kitab-kitab ni, sunan ini, ada kalanya dia nak membawa suatu kelainan lah. Benda yang sama, cerita tu, cerita yang sama. Cerita ni bukan kita bergantung ni nak pakai hak lagu ni bergantung dengan hadis ni. Dah banyak lagi hadis-hadis lain hak ulama duduk pakai tu, dia tidak bergantung semata-mata dengan hadis ni. Dah. Jadi di sini dalam riwayat ni dia kata dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Jamrah Aqabah dalam keadaan berkenderaan, dan saya tengok di antara jari dia tu ada anak batu. Dia pun melontar, orang ramai pun melontar jugalah ikut dia. Dalam riwayat yang ketiga salah gitu, dia kata dia tidak berdiri di situ. Mana pada hari nahar, yang ni hari raya tu, lepas melontar tu dia tidak berdiri, tidak lama duduk caca, duduk doa ke, duduk bertadarruk pada. Tapi lepas pada melontar balik sekali. Jadi hak moleknya gapo-gapo pun lagu tu apa yang penting sangat wayak dia tidak berdiri, dia tidak berada di situ lama. Apa tu? Sebab penting sunnah tu lah. Segala gerak-geri dia ada doa ke tak ada doa ke. Kalau tak ada lah. Hak molek kita buat tak usah doa situ. Hak doa ada hak usah lagi. Hari berikut. Tapi kalau berdoa tidaklah siapa tak sah haji tu ke apa dah. Sah cuma tidak tepat, tidak mengikut sunnah betul-betul lah. Kalau mengikut sunnah betul-betul seperti Ibn Umar tu, dia jaga setiap gerak-geri tu. Lagu mana je, masa, semua ambil kira belakang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Umar. Ini riwayat daripada Nafi' ni, dia kata Ibn Umar dia pergi ke Jamrah tu pada 3 hari selepas hari nahar. Daripada tempat tinggal dia, tempat duduk dia, dia pergi untuk melontar ke Jamrah tu, 3 Jamrah tu, pada 3 hari berikutnya, yang selepas pada hari raya tu, iaitu hari yang ke-11, 12 dan 13, selepas daripada hari nahar. Hari nahar tu hari raya, hari yang ke-10. Dia pergi 3 hari selepas pada tu 6 hari pergi dalam keadaan jalan kaki. Dalam keadaan jalan kaki.
alah pergi pun jalan kaki, alah kelik pun jalan kaki. Dan dia royak lagu itulah Nabi SAW buatnya. Jadi hak tadi hak naik kenderaan tu, itu pada hari raya, pada hari yang ke-10. Hak ni hari yang ke-11, 12, 13 tu. Pergi kepada 3 jamrah, ketiga-tiga tu. Hak tu dia jalan kaki, alah pergi alah kelik. Pada 3 hari tu. Jadi bila dia royak lagu tu, hak lagu tu lah hak molek kita buat. Cuma ulama ke mana-mana pun dia ada beza pendapat juga. Mana lebih molek, berkenderaan ke berjalan kaki? Berkenderaan ke berjalan kaki ketika nak pergi melontar tu, alah kelik ke, alah pergi ke, atau lagu mana? Hak tu ada banyak khilaf. Antaranya yang disebutkan di bawah tu, di dalam hasyiah bawah tu, dia kata ahli furu', ahli mazhab ni beza pendapat tentang hak mana lebih afdal, jalan kaki kau naik kenderaan. Begitu. Jadi kalau naik kenderaan tu, kalau zaman itu naik unta kau, naik gapo kau, atas kenderaan tu tak payah tunggu lah, senotang gitu pun jadi juga. Kalau sekarang ni kalau boleh pergi dengan kenderaan lain, sambil atas kenderaan tu boleh, tidak kata syarat kena turun. Ada yang mengatakan jalan kaki itu lebih afdal secara mutlak. Secara mutlak tu tak kira lah pergi alah kelik, lepas pada jumrah yang pertama, kedua, ketiga, kau tak cara. Jalan kaki tu lebih molek secara mutlak. Pendapat yang kedua kata naik kenderaan, hak tu lebih molek secara mutlak juga, tak kira alah pergi alah kelik, di jumrah yang pertama, yang kedua dan yang seterusnya, tak kira. Pendapat yang ketiga iaitu melontar yang selepasnya ada melontar, melontar yang selepasnya diiringi oleh melontar pula, maka jalan kaki hak tu lebih molek, lebih afdal. Tapi kalau lepas pada melontar tu tak ada dah melontar selepas pada tu, hak tu molek naik kenderaan. Ini pendapat yang ketiga. Itu lepas tu dia royak mazhab ni. Kalau dalam mazhab Hanafi ada 3 pendapat. Itlaqul rukub fil kull. Satu, molek naik kenderaan dalam keadaan mana-mana, bila-bila pun nak pergi melontar tu. Yang ke dua, pendapat Abi Yusuf, iaitu ada perincian. Jalan kaki molek kalau selepas tu ada pula melontar. Tapi kalau selepas melontar tu tak ada dalam melontar yang lain, iaitu berkenderaan lebih molek. Inilah yang diterjihkan oleh ramai daripada masyayikh mengikut mazhab Hanafi. Lepas tu dia sebut mengikut mazhab Malik pula. Jamrah Aqabah, melontar pada hari raya, hari nahar itu, ikut keadaan lagu mana hak dia muda, dia pergi lagu mana, dia pergi lagu mana. Kalau dia pergi itu dengan naik kenderaan, tak payah turun lah, susah-susah nak melontar kena turun, tak payah. Kalau dia pergi jalan kaki, tak payah pisah nak naik atas kenderaan lah untuk nak melontar, tak payah. Ikut keadaan lagu mana keadaan dia. Kalau dia berkenderaan, dalam keadaan berkenderaan lah. Kalau dia jalan kaki, dalam keadaan berjalan kaki, tak payah pisah nak tukar. Kalau berjalan kaki nak naik kenderaan, berkenderaan nak jalan kaki, tak payah. Lepas tu hari berikutnya 11, 12, 13, tu semuanya afdal mengikut mazhab Malik ialah jalan kaki. Dengan berjalan kaki belakang. Mengikut mazhab Syafi'i, iaitu hak murajjah, hak rajahnya, hak kuatnya, iaitu lebih afdal berkenderaan untuk pergi melontar Jamrah Aqabah pada hari nahar, yakni pada hari raya tu. Jamrah Aqabah tu
memang lebih afdal berkenderaan, sebab Nabi SAW pergi berkenderaan. Tu ya sebabnya. Ada apa? Tu. Dan untuk semualah pada hari nafar, sama ada dia nak cepat ke ataupun tidak. Lepas tu hak tengah-tengah tu, hari nafar tu mana hari yang ke-13. Hak tengah-tengah tu jalan kaki lebih molek. Dalam furu' mazhab Hanbali, mazhab Ahmad, itlaqul masyi, jalan kaki untuk pergi melontar itu hak tu lebih molek. Tetapi ini mengikut apa yang disebutkan oleh Aini. Kalau mengikut Muwaffaq Ibn Qudamah, dia ada tafrid, ada beza juga supaya mazhab Syafi'i juga. Supaya mazhab Syafi'i juga, iaitu untuk melontar jamrah Aqabah pada hari nahar, berkenderaan, waktu lebih molek. Untuk hari-hari yang lain jalan kaki, waktu lebih molek. Dia ada beza gitu. Itulah keadaan nak pergi melontar tu dengan berkenderaan kau berjalan kaki, kau lebih molek. Perbezaan apa dia pendapat dalam mazhab-mazhab tu gitulah. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar di atas kenderaannya. Yang ni dari atas lah, dia duduk atas kenderaan dia tu pada hari nahar, hari raya. Hari yang ke-10 tu memang dia naik kenderaan, bukan dalam sahih hadis lah. Banyak paling sebut lagu tu. Itulah sebabnya kebanyakan ulama boleh dikatakan berpendapat lebih afdal kalau jamrah Aqabah ni pada hari yang ke-10 tu dengan berkenderaan, melontar. Tapi tengoklah keadaan, kalau siapa susah, terganggu, gapo, orang susah-susah sangat payah nak pergi, lebih mudah berjalan kaki, tak apa juga. Dengan berjalan kaki pun tak apa juga. Dan Nabi SAW bersabda, litakhudhu manasikakum. Ni dalam setengah-setengah kitab tak ada. Dalam setengah-setengah kitab tak ada hadis ni. Hak akhir ni, iaitu riwayat Jabir. Dalam nuskha Mesir, cetakan Mesir sepahak kita ni ada. Adapun dalam cetakan India, dalam setengah-setengah tu ataupun hak bertulis tangan, tak ada. Hak tu ada tepi hadis ni. Duduk tepi. Jadi Jabir kata lagu itulah Nabi SAW pada hari nahar melontar dalam keadaan berkenderaan. Dan baginda bersabda, hendaklah kamu mengambil ibadat haji kamu, yang ni daripada aku. Kamu ambil ibadat haji kamu, tengok aku buat lagu mana, kamu turut lagu tu lah. Qala, Nabi SAW bersabda lagi, la adri, aku tidak tahu, mungkin aku tidak dapat mengerjakan haji lagi selepas haji ini. Selepas kali ini mungkin aku tak ada buat haji dah. Jadi dengan sebab tu hati molek, dah turut aku buat je lah. Gitu cerita ni. Ni hadis ni menceritakan pada hari nahar itu melontar jamrah Aqabah tu lagu mana. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar di atas kenderaannya. Ini dengan berkenderaan pada hari nahar, pada waktu duha. Nak cerita waktu pula. Atas kenderaan tu hak ni pun ada, hak tadi pun ada. Waktu mana? Pada hari nahar, iaitu pada waktu duha. Adapun selepas daripada hari itu, selepas daripada hari ke-10 tu, fa ba'da zawali syams, Nabi SAW melontar selepas matahari tergelincir. Mana selepas tengah hari. Selepas tengah hari. Hari yang ke-10 tu dia melontar pada waktu duha. Hari berikutnya 2-3 hari selepas pada tu, selepas daripada matahari tergelincir. Mana ketiga-tiga jamrah tu dilakukan pada masa itulah. Dan masalah ini adalah masalah yang
boleh dikatakan ijma', sepakat ulama dalam masalah ni, gitulah. Ini riwayat daripada Wabarah. Dia kata, saya tanya Ibnu Umar, Wabarah ada tamar butah tu, ada tamar butah pun tidak perempuan, lelaki. Serupa dengan Muawiyah, Abu Ubaidah gapo, Talhah gapo tu ada tamar butah belaka, tapi tidak tidak muannas, muzakkar. Dia kata, saya bertanya Ibnu Umar, masa mana, bila saya perlu melontar jamrah? Ibnu Umar kata, tengoklah, tengok pemimpin kamu, dia melontar masa mana, kamu melontar masa itulah, ikut dia lah. Tak usah buat tak serupa dengan pemimpin, dia serupa. Lepas tu kata dia, kata Wabarah ni, saya tanya semula pula, dia pun kata, kita dulu memang duduk tunggu-tunggulah, nanti masa gelincir matahari. Mana kita tidak melontarlah sebelum pada tu. Yang ni untuk hari yang ke-11, 12, 13 tu. Kita duduk tunggu gelincir matahari. Bila gelincir matahari barulah melontar. Ini maksud nak menjawab kepada melontar jimar tu, jamrah tu, tiga jamrah. Yang ni pada hari 11, 12 dan 13. Memang lagu itulah. Ini pertanyaan ini tentang melontar jamrah pada hari selepas hari nahar. Yang ini 11, 12, 13. 11, 12, 13 selepas gelincir matahari. Hari yang ke-10 tu masa duha. Berhubung dengan hari nafar yang kedua. Hari nafar yang pertama hari yang ke-13. Hari nafar yang kedua tu hari yang ke-14. Ada juga yang mengatakan boleh juga melontar pada hari itu. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan hak terima, dia kata makruh. Pasal apa? Menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Tapi kalau mengikut di sini, mengikut fiqh Hanafi ni, dia kata Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan tidak harus, tak boleh melontar pada hari yang ke-14, tak boleh. Sekat hari 13. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadha, berangkat untuk tawaf ifadah. Afadha ataupun bertawaf ifadah. Gitu maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf ifadah di sebelah akhir harinya. Di sebelah akhir harinya. Jadi harinya tu hari yang ke-10 itulah maksud harinya di sini. Selepas daripada berlalu separuh siang, ketika ketika baginda bersemayam zuhur di Mekah. Lepas pada selesai tawaf itu, Nabi SAW, yang selesai tawaf dan selesai semayam zuhur, Nabi SAW pulang ke Mina. Jadi berdasarkan riwayat ini, jadi serupa dengan hadis Jabir yang dianggap hadis paling sahih berhubung dengan perbuatan Nabi SAW, kerja haji Nabi itu hak panjang tu serupa. Sebab ada juga setengah-setengah riwayat tu dia kata Nabi SAW sembahyang zuhur di Mina, bukan sembahyang zuhur di Mekah. Hak tu tidak kuat. Hak lebih kuatnya sembahyang di Mekah. Hak ni serupa dengan riwayat Jabir itu.
Dalam riwayat Ibnu Umar, ini tersebut dalam kitab Nasbur Rayah, Nabi SAW pulang pada hari itu juga. Ini patah balik. Selepas bertawaf ifadah tu, dia patah balik ke Mina, dan bersemayam zuhur. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar ada semua. Tapi Aisyah dan Jabir, Aisyah hak ni dan Jabir hak lain, dalam Bukhari, dalam Muslim kan, dia kata bahkan Nabi SAW bersemayam zuhur pada hari itu di Mekah, bukan di Mina. Bermakna salah satu daripada dua hadis ini keliru lah, waham. Hak mana? Kita kena ambil terjehkan hak lebih kuat. Gitulah caranya. Hak lebih kuat. Kalau kata mengikut ulama yang mengatakan hadis Ibnu Umar tu pun sahih juga, maka kita kena tengok hak mana lebih kuat. Hak lebih kuatnya iaitu hadis Jabir. Begitulah. Di akhir hari itu bukan makna hujung hari, bukan makna petang, tapi makna sebelah petang lepas asar lah, tidak. Makna sebelah separuh akhir lah, siang. Makna selepas gelincir matahari, selepas sembahyang zuhur apa tu, balik pergi ke Mina. Lepas tu dia balik pergi ke Mina tu, duduk di sana pada malam-malam tasyrik, duduk di sana. Hari tasyrik tu 11, 12, 13 tu lah hari-hari tasyrik tu. Apa dia katakan tasyrik? Sebab orang kering daging. Tasyrik, syarraqa yusyarriqu tasyrik tu maknanya orang kering daging. Sebab banyak sangat binatang kurban disembelih tu, tak habis nak makan sehari. Moga gaya kurban kan, pakat kurban ke apa sana tu pun banyaklah kurban tu seperkara. Ada apa-apa masalah kena bayar dam tu pun menambahkan lagi banyak daging. Bila banyak daging, orang kering daging tu, supaya tidak jadi busuk. Zaman dulu gitulah, tak ada peti, tak ada peti. Sekarang ni ada peti, lain cerita. Bolehlah taruh dalam peti. Jadi tidak semesti kata dah kata ayam tasyrik ni jadi kita kena kering daging, tak boleh dalam peti. Tidak masuk dalam tu. Nak ayat pada masa tu. Pada masa tu je cara orang nak simpan daging biar tahan lama, dia kering. Sedap juga. Kalau kering tu pun goreng sedap juga. Bakar kau. Itu hari tasyrik. Nabi SAW melontar jamrah ni pada hari tasyrik tu lah. Ini hari yang ke-11, 12 dan 13 itu bila tergelincir matahari. Setiap jamrah Nabi SAW melontar 7 butir anak batu. Setiap jamrah dilontarnya 7 biji anak batu. Jadi mula-mula jamrah al-ula, kemudian jamrah al-wusta, kemudian jamrah al-kubra. Begitulah tertibnya. Setiap kali melontar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sekali. Ada juga ulama mengatakan pekung dulu Allahu Akbar, lepas pada tu ada juga. Tapi berdasarkan zahir riwayat-riwayat ini, mana bersama-sama dengan melontar itu, sekali. Bila-bila melontar tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 7 butir anak batu. Lepas tu riwayat daripada ini dia sebut Hafs bin Umar dan Salm bin Ibrahim perawi. Ni dalam kitab kita ni kan Salm bin Ibrahim. Mana Imam Abu Dawud ambil daripada dua orang, Hafs bin Umar seorang, yang keduanya Salm bin Ibrahim. Makna hadis yang dikemukakan oleh dua orang itu ni sama. Al-makna, maksud al-makna wahidun.
makna hadithihima wahidun. Itu maksud al-makna. Makna hadis kedua-dua mereka ni sama, tapi lafaz dia tidak sama. Jadi sini disebut Salm bin Ibrahim. Salm bin Ibrahim, sin bagi ratah, la mati. Begitulah tersebut di dalam nuskhah Mujtabaiyah, Qadiriyah, Kanfuriyah dan Maktubah Al-Ahmadiyah. Mana kitab Abu Daud yang bertulis tangan dalam percetakan Ahmadiyah, Salm. Tapi dalam cetakan Mesir, dalam nuskhah yang dipakai oleh pengarang Aunul Ma'bud, Nuskhatul Aun, dan dalam percetakan Laknawiyah, Muslim bin Ibrahim, bukan Salm. Hak ni lah hak betul. Sebab ini dalam syarah Bukhari kata Imam Abu Daud mengemukakan hadis ini daripada Hafaz bin Umar dan Muslim bin Ibrahim. Jadi beza nuskhah tu, ada beza tu. Jadi hak ni Mujtabaiyah, Qadiriyah, Kanfuriyah, Ahmadiyah ni percetakan di India belaka. Ni semua ni percetakan di India ni, percetakan Sohor. Cetak kitab-kitab hadis banyak. Tapi cetakan Mesir, begitu juga cetakan Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud ni syarah Abu Daud juga, yang ditulis oleh Syamsul Haq Al-Azim Abadi tu, orang India juga. Cuma dia aliran beza lah dengan Syekh Khalil Ahmad ni. Hak tu aliran Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Hak ni buah Hanafi. Badrul Majhud ni Hanafiyah. Dalam nuskhah Aunul Ma'bud tu Muslim, serupa dengan nuskhah Mesir. Laknawiyah ni Laknau, tempat anak duduk dulu lah, ngaji dulu Laknau. Situ pun dia ada percetakan banyak juga. Muslim, hak tu hak betul. Hak ni hak betul, bukan Salm. Jadi hak dia sebut Salm tu berdasarkan nuskhah ni lah. Berapa nuskhah? Dia kata bila ni Abdul Rahman bin Yazid, anak murid Ibnu Mas'ud ni, kata bila Ibnu Mas'ud sampai ke Jamrah Kubra, dia berdiri dengan Kaabah berada di sebelah kirinya dan Mina berada di sebelah kanannya. Beliau melontar jamrah dengan 7 biji anak batu. Dan beliau kata, Ibnu Mas'ud kata, lagu ni lah orang yang surah Baqarah turun kepadanya melontar. Yang ni Nabi melontar lagu ni. Cara dia berdiri dengan sebelah kiri dia Kaabah, sebelah kanan dia Mina, lepas tu melontar dengan 7 butir anak batu. Lagu tu Pak Nabi buat. Ada. Jadi dalam hadis ni jelas disebutkan 7 biji anak batu. Dan disebutkan di sini orang yang diturunkan kepadanya surah Baqarah. Apa sebut surah Baqarah? Surah lain tak turun ke dia? Turun. Tapi kebanyakan masalah haji, panduan haji ada dalam surah Baqarah. Jadi Nabi SAW sekarang ni duk kerja haji, cara haji, rujukkan hak paling banyak dalam bab haji ni berkenaan dengan ibadat haji dalam surah Baqarah. Sebab tu disebut surah Baqarah. Dan dia nak mengisyaratkan Nabi SAW perbuatan dia dalam kerja haji itu adalah sebagai pentafsir, penjelas kepada apa yang tersebut di dalam Quran. Apa yang tersebut di dalam Quran. Kalau bab haji ni dalam surah Baqarah itulah hak banyak. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abil Baddah bin Asim daripada ayahnya, yakni Asim daripada ayahnya, ini Asim, yakni Asim bin Adi bin Jud bin Ajlan bin Harithah bin Zubay'ah Al-Ajlani
iaitu saudara kepada Ma'an bin Adi Abu Abdullah. Dia ni lah Uwaimir Al-Ajlani. Dalam Bukhari, dalam kitab-kitab hadis hak lain pun ada sebut. Uwaimir tu minta dia tanya Nabi tentang satu orang yang mendapati isteri dia ni sedang duduk buat perkara yang tidak molek dengan lelaki lain. Dia nak buat kan? Jadi Asim ni lah dia pergi tanya mula-mula. Uwaimir tu suruh dia, Asim ni. Tapi setengah-setengah ulama mengatakan Asim lain. Asim lain. Yang ni sahabat Nabi hak nama Asim ni ada beberapa orang, bukan seorang. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan kepada penggembala unta. Jadi penggembala unta tu tak duduk, tak tidur di Mina pun tak apa, pergi Mekah dulu. Untuk urusan dia lah. Begitu juga seperti yang kita sudah bincang dahulu, orang-orang yang uzur, yang ada keperluan, dia boleh pergi dulu. Fil baitu tah. Untuk bermalam bukan di Mina. Nabi SAW benar kepada mereka ni, tak apa kalau tidak bermalam di Mina pun, pergi bermalam di lain, di Mekah ke di mana ke, tak apa. Dan Nabi suruh mereka itu melontar pada hari nahar, yang ni hari yang ke-10, hari raya tu. Lepas tu mereka melontar pada keesokan harinya, hari yang ke-11, dan hari selepas hari yang ke-11 tu, hari yang ke-12. Maksudnya salah satu daripada dua hari. Sama ada dia nak melontar pada hari yang ke-11, hari yang ke-12 tak payah melontar. Ataupun mana hak hari yang ke-11 dan hak hari ke-12 tu dibuatnya pada hari yang ke-11 tu juga. Itu orang panggil jamak takdim dalam amalan melontar. Bukan jamak takdim semaya tu. Jamak takdim dalam amalan melontar. Selagi boleh juga ada pilihan. Nabi bagi ni kemudahan kepada orang-orang yang ada keperluan lah, ada kerja. Dia tak apa, hari yang ke-10 melontar, pada hari yang ke-11 tak melontar. Dia melontar pada hari yang ke-12. Pada hari yang ke-12 tu dia melontar untuk hari yang ke-11 dan juga untuk hari yang ke-12. Yang ni orang panggil jamak takhir. Boleh. Jamak takhir boleh. Lagi. Pada dua hari itu boleh nak pilih dulu ke nak kemudian. Jadi dalam satu hari itu dia buat untuk dua hari lah melontar tu. Jadi kita kata kalau setiap sekali itu, sekali melontar tu 7 butir anak batu, bermakna 14 lah. 14 lah, bukan untuk 2 hari. Untuk setiap jamrah tu 14 butir. Tapi untuk demon ni lah. Wa yarmuna yauman nafar, yakni nafar yang pertama, dan mereka melontar pada hari nafar. Hari nafar tu maksudnya hari yang ke-13. Hari yang ke-13 mereka melontar pula. Waktu sukulah untuk satu hari sepuluh dengan orang lain lah. Sebab lepas pada tu nak tinggal adalah tempat tu. Hari nafar tu ada berakak. Hari yang ke-13 serupa dengan orang lain juga. Cuma mereka ada pilihan untuk nak jamak takdim ke atau jamak takhir pada hari yang ke-11 dan 12 tu. Ada pilihan. Itu ni maksud hadis ni. Ada pilihan. Kalau melontar hari yang ke-11, untuk hari yang ke-11 dan untuk hari yang ke-12, orang panggil jamak takdim. Kalau melontar pada hari yang ke-12, untuk hari yang ke-11 dan hari yang ke-12, orang panggil jamak takhir. Dalam amalan ramyil jimar ini, bukan semaya. Jadi jangan kita kata jamak takhir, jamak takdim semaya saja. Tak. Ni salah satu lagi ada jamak. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kalau nak pilih lah, boleh pilih, molek pilih buat pada hari yang ke-12 itu, mana jamak takhir. Tapi boleh juga jamak takdim pun boleh juga. Kalau nak buat hari yang ke-11 pun boleh juga.
Ada khilaf lah di situ, ada khilaf. Seterusnya riwayat daripada Abil Baddah bin Adi, daripada ayahnya Adi, Nabi SAW membenarkan kepada penggembala-penggembala untuk melontar pada suatu hari dan tidak melontar pada suatu hari. Pada satu hari itu antara dua hari hak tadilah, hari yang ke-11 dan hari yang ke-12. Dua tu ya, dua tu. Jadi boleh kalau dia nak melontar satu hari, hari yang ke-11, hari yang ke-12 tak melontar, boleh juga. Kalau dia nak melontar hari yang ke-12, hari yang ke-11 tak melontar, boleh juga, ada pilihan. Itu maksudnya di sini serupa dengan hak tadilah juga. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aba Majlas, dia kata dia tanya Ibnu Abbas tentang masalah melontar. Ibnu Abbas tidak pasti. Padahal dia tu bisa kita kata, tapi masalah ni dia tidak pasti. Jadi tak apalah, maknanya kalau orang alim, orang yang pandai, ada perkara dia tidak pasti. Ada perkara dia tidak pasti, dan dia royak tu bercanggah daripada hak skala, daripada hak ramai-ramai. Kita tak boleh kata dia kurang, dia tidak layak, dia gitu kan. Dah tak kena tu kalau lagu tu. Apa lagi kalau zaman sekarang ni, zaman sahabat dulu orang tak tanya dia masalah nahwu ke, masalah usul hadis ke, masalah usul fiqh ke, orang tak tanya. Masalah macam-macam ilmu hak lain lagi. Orang tanya hadis, Quran tu je. Setara tu pun, mana kalau kita tengok di kalangan sahabat hak lebih tu, ada kadang-kadang dia khilaf, beza daripada ramai-ramai, yang mana kemudian harinya orang kata pendapat dia tu tak sepakat. Tu lah, tak tepat tu. Lebih tepat kena pakai orang lain. Orang ramai-ramai lagi kata 7, bukan ne. Dia ni ragu, ne kau 7, dia tak pasti. Ada batu hak melontar tu, ne kau 7, dia tak pasti. Jadi dengan sebab itulah Imam Malik bila orang tanya dia ada masalah, dia kata dia tidak pasti, kita kena cek dululah. Jadi masyarakat yang faham, dia tahu dia tu tokoh, walaupun ada dia kata gitu tidak jadi kurang darjatnya. Tapi kadang-kadang kalau masyarakat tak faham, dia akan hukum selalu, tidak layak selalu, tak faham apa ni, tak pandai lah, macam-macam. Macam-macam. Itu tak kena lah lagu tu, tak kena. Hak lagu ni banyak sebenarnya, bukan di kalangan sahabat saja, di kalangan imam-imam mujtahidin pun banyak. Itulah sebab kadang-kadang pendapat dia gini, lepas tu pendapat dia lagu lain pula. Tak apa lagu. Sebab itulah dalam kitab ni dia sebut di akhir hadis ni, telah sabit kata dia daripada Nabi SAW bahawa baginda melontar dengan 7 butir, 7 biji anak batu. Itulah yang dipakai oleh umat ni, macam-macam mazhab ni pakai lagu tu lah. Dalam hadis Jabir, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Aisyah, dan ramai lagi hadis sahabat-sahabat yang lain, semuanya sebut 7 butir anak batu. Ibnu Abbas saja yang tidak pasti. Padahal dia tokoh, dia lebih. Ada betul. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu telah melontar jamrah aqabah, maka halallah kepadanya segala perkara kecuali perempuan. Kecuali perempuan itu maksudnya kecuali bersetubuh dengan perempuan, dengan isteri, bukan perempuan itu maksudnya perempuan ikut dada, dengan isteri di sini. An-nisa itu dengan makna isteri, dengan makna bini. Sebab kita katalah orang tina dari mana? Orang tina, orang perempuan. Orang perempuan saya ni, orang perempuan saya. Perempuan itu maksud bini. Jadi hak ni pun dia guna gitu juga. Perempuan maksudnya bini.
Hak tu je tak boleh. Abu Daud berkata hadis ini dhaif. Ini kalau hadis Imam Abu Daud komen lagu ni jelas gini, memang lah tak boleh nak kata apa dah lah. Dia sendiri pun kata dhaif. Dhaifnya sebab apa? Sebab Hajjaj itu, Hajjaj bin Arta. Ini perawi yang dhaif. Kalau tidak sabit dia tak ada dengan Zuhri ni, tak dengar, tak tengok pun, memang dia ni perawi yang dipertikaikan, Hajjaj bin Arta. Halal lah segala sesuatu. Jadi seseolahnya lepas melontar tu halal belakang lah. Padahalnya tak. Sebab itulah keadaan hadis dhaif ni, apa ya orang tak pakai tu, bukan dhaif nak pakai ke mana. Sedangkan kebanyakan ulama pakainya tidak begitu. Bukan apa ni, selepas melontar jamrah Aqabah saja, selepas menyembelih binatang kurban dia, kalau hak nak kena bayar gapo-gapo, dan selepas cukur kepala gapo ataupun gunting, barulah halal. Tetapi Ibnu Abbas pegang dengan ni, Ibnu Abbas. Ini antara pendapat Ibnu Abbas yang tidak dipakai juga oleh kebanyakan ulama. Bagi orang yang pegang dengan zahir ni, dia kata tahallul asghar. Tahallul asghar maknanya halal, kecil. Halal kecil. Selepas selepas mengerjakan ibadat haji tu. Jadi ada tahallul asghar, ada tahallul akbar. Tahallul akbar tu mana halal belaka dah. Ini tahallul halal tapi tidak halal semua. Tidak halal semua lagi. Tahallul asghar berlaku diperolehi dengan melontar saja. Ada yang kata begitu. Wala yatawaqqafu 'ala al-halq, dan tidak terhenti di atas cukur kepala ke gunting ke tak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, salah seorang tokoh ulama dalam mazhab Hanbali. Dan dia berdalil, dia berhujah dengan hadis ni lah. Inilah juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Salah satu, dua riwayat Imam Ahmad, salah satunya kata gini, dan mazhab Malik. Tapi jumhur ulama mengatakan tak boleh, tak padan dengan melontar tu saja, bahkan kena cukur ataupun gunting rambut. Sebab apa dia mau tak sepakat? Sebab hadis ni tak kuat. Tu je, hadis ni tak kuat. Sebab ada Imam Abu Daud pun komen dah, dia kata hadis ni dhaif. Hajjaj tak ada dengan Zuhri, dia tidak dengar apa-apa daripada Zuhri, bermakna hadis ini munqati'. Bila hadis itu munqati', putus, tak tahu siapa dia, dia kena royak lah siapa dia, orang tengah dia ambil daripada siapa, sebab dia tak ada dengar daripada Zuhri. Bila putus lagu tu jadi dhaif. Orang lain yang pegang dengan hadis lain, hak lebih kuat. Jumhur ulama, antaranya hadis riwayat Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam daripada Amrah, daripada Aisyah, riwayat daripada Aisyah juga, hak tak ada hajat. Riwayat daripada Aisyah juga. Dia kata gana, Nabi SAW bersabda, "Idza ramaitum wa halaqtum faqad halalakum at-tib wath-thiyab wa kullu syai' illa an-nisa." Apabila kamu melontar, kamu sudah cukur kepala. Cukur kepala tu maksudnya gunting ataupun cukur kepala lah. Itulah. Hak lebih moleknya cukur kepala. Maka halallah kepada kamu wangi-wangian, pakaian yang berjahit, hak tak boleh sebelum pada tu. Makna halal. Dan segala perkara kecuali an-nisa. Muhammad bin Bakr dan Yazid bin Harun dalam riwayat dia ada menambahkan wa dhabahtum, dan bila kamu selesai menyembelihkan binatang mana kamu kena sembelih tu, faqad halalakum kullu syai'in at-tib wath-thiyab illa an-nisa.
halal kepada kamu segala perkara. Boleh berlaku, kecuali perempuan saja hak tak bolehnya. Begitulah. Padahal tak buka lagi ni, gapo ihram gapo tu tak buka lagi, tak itu habis lagi ni. Boleh dah hak lain-lain. Boleh berlaku. Hadis ini munqati'. Syaukani berkata di akhir itu, dia kata hadis ini dijadikan dalil oleh golongan Hanafi dan Syafi'i bahawa halal dengan melontar itu, jamrah Aqabah tu, segala perkara yang dilarang pada ketika ihram, kecuali wati isteri. Itu tidak halal dengan ijma', dengan semata-mata melontar itu. Ijma' ulama kata tak boleh. Malik berkata air wangi apa boleh dah. Laith berkata Laith berkata kecuali perempuan dan burung, tu tak boleh. Perempuan, isteri bersetubuh lah maksudnya, dan said, berburu tak boleh. Hak lain-lain boleh. Ini kepada orang yang tidak bawa binatang kurban. Kalau bawa binatang kurban, tidak halal lagi, tak boleh lagi, walaupun selepas melontar ke apa tu, dia tidak halal lagi selagi dia tidak menyembelih binatang kurban yang dibawanya. Begitulah. Lihat ni bab melontar jamrah. Jadi ada khilaf lah selepas daripada melontar tu, setara mana boleh atau tidak, benda-benda tadi. Jumhur ulama mengatakan tak boleh lagi. Tetapi ada khilaf lah. Ada khilaf seperti tadi lah. Ada yang mengatakan sudah boleh. Walau bagaimanapun mereka ijma' mengatakan persetubuhan masih tak boleh lagi. Dengan tahallul asghar itu tak boleh lagi. Lepas tu babul halqi wat taqsir, bab cukur kepala dan gunting. Gunting. Sekatu dah. Wallahu a'lam.